Tema bahasa dan kesusastraan. Karya sastra semakin kurang diminati oleh generasi kini, sedangkan karya tersebut membawa banyak faedah kepada pembaca. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adib Aiman bin Sudano, wakil daripada kumpulan 4, akan menjadi wakil ataupun ketua kepada kumpulan ini. Sebelum kita memulakan perbincangan kita, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dipersilakan. Saya Ahmad Faisal Fizi bin Zainuddin. Saya Adin Farihin bin Nasri. Saya Alim Zulkarnain bin Karim. Terima kasih. Bagi memulakan perbincangan, dipersilakan kepada siapa untuk memberikan definisi. Izinkan saya untuk memulakan perbincangan ini. Bahasa dan kesusastraan merupakan amat penting dalam pembangunan sebuah negara. Pembangunan sebuah negara bukan saja dari segi material, tapi pembangunan sebuah negara perlulah seiring dengan kematangan sebuah rakyat, pemikiran rakyat. Salah satu langkah untuk mematangkan pikiran adalah melalui penulisan karya. Saya setuju dengan hujah yang diberikan oleh Ahmad Hafizi. Jika kita melihat pada zaman dahulu, ketika zaman tamadun Melayu Melaka menjadi pusat perdagangan yang terkemuka di Asia Tenggara, bahasa Melayu dijadikan bahasa perantara untuk berkomunikasi di antara penjual dan pembeli. Bukan itu sahaja, bahasa Melayu juga menjadi identiti orang Melaka ketika itu. Ketika itu pelbagai pedagang daripada seluruh dunia berdagang di Melaka dan mereka bertutur dalam bahasa Melayu. Jika kita melihat bahasa Melayu yang meminjam daripada bahasa yang lain seperti bahasa Siam dan Inggeris, kita akan dapati banyak lagi bahasa yang beraras tinggi yang kita kurang paham. Nah, saya setuju dengan Anda. Namun, dalam pandangan dari kajian yang setelah saya lihat baru-baru ini, kebanyakan remaja hari ini mereka kurang minat akan bahasa dan kesusastraan ini. Sebab orang kurang pendedahan. Orang kurang pendedahan. Lepas itu kebanyakan dari dorang mereka yang boleh cakap dorang tu kurang pendedahan daripada pelbagai info ataupun sumber yang penting. Mereka lebih cenderung dalam bertutur dalam bahasa Inggris, dan mengikut tren sekarang kebanyakan mereka bertutur dalam bahasa Jepun ataupun Korea. Kalau macam itu, Adib, apakah faktor yang menjadikan remaja hari ini lalai dan kurang minat akan bahasan kesusastraan ini? Pada pendapat saya, remaja pada hari ini kurang untuk meminati bahasa dan kesusastraan Melayu yang indah adalah disebabkan oleh kerana kurangnya pendedahan daripada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mendedahkan serta memartabatkan bahasa dan kesusastraan Melayu kita yang indah. Benar, Adib. Golongan yang berpengaruh seperti influencer yang diminati oleh ramai murid-murid yang dikenali di seluruh media sosial tidak mengambil peranan yang besar dalam menerapkan bahasa Melayu ke dalam murid-murid. Mereka juga menggunakan bahasa pasar yang tidak formal dan tidak sesuai untuk digunakan dalam perbicaraan yang sebenar. Ramai tokoh-tokoh yang remaja pada zaman kini
lupa tentang karya serta jasa mereka terhadap dunia sastra dan bahasa. Contohnya seperti Kemala, Bahazen, dan Christmas. Saya setuju dengan Adib. Ibu bapak juga perlu mengambil peran penting bagi memartabatkan bahasa dan kesusastraan. Malangnya kini ibu bapak lebih cenderung untuk mengajar anak-anak mereka bahasa yang lain seperti Korea, Jepun, dan Inggris. Alif, siapakah lagi pihak yang boleh memartabatkan bahasa dan kesusastraan? Dalam pemikiran saya, pihak yang seterusnya, pihak tersebut yang terlibat, yang dapat mempengaruhi minat sesuatu remaja itu ialah pihak sekolah. Pihak sekolah berperanan penting karena sekolah dapat membentuk satu community di mana guru-guru dan murid akan berinteraksi antara satu sama lain. Guru mereka akan memantau anak-anak murid dan dia akan memberikan tunjuk ajar kepada mereka. Jika seseorang murid itu dapat menunjukkan seorang guru itu dapat menunjukkan dia dapat menunjukkan tunjuk ajar yang baik kepada anak murid, orang dapat belajar, orang dapat pendedahan yang kuat, pendedahan yang cukup besar pada mereka. Antara contoh yang pihak sekolah dapat lakukan ialah program Nilam. Program Nilam tersebut dapat memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang bahasa dan kesusastraan dalam bentuk pembacaan. Jadi pihak sekolah bolehlah menambah sumber buku ataupun bilangan buku dalam pusat sumber agar murid-murid mendapat peluang yang banyak dan dapat mengisi masa yang lapang dengan mempelajari akan kebaikan dan keindahan suatu bahasa dan kesusastraan itu. Benar, Alif. Bagi pendapat saya pula, kerajaan juga perlu mengambil langkah yang dominan untuk memberi peruntukan yang besar kepada sekolah-sekolah untuk menjalankan program seperti ini dalam yang anda katakan. Memperbanyakkan lagi buku dan meningkatkan lagi pendidikan untuk meningkatkan pelajaran di Malaysia. Kerajaan juga perlu membiayai pelajar-pelajar untuk mengkaji bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu yang kurang diminati kini makin menjadi-jadi. Nah, saya setuju dengan pendapat mereka berdua. Ramai lagi pihak yang sepatutnya bertanggung jawab dalam memartabatkan bahasa dan kesusastraan kita. Mengikut pandangan Alif tadi, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak sekolah. Benar kan? Benar. Pihak sekolah haruslah menyokong program yang diadakan oleh pihak kerajaan, contohnya seperti Nilam. Dan bulan membaca pada bulan yang diadakan pada bulan 8, yaitu pada bulan Ogos. Dan pihak sekolah perlulah menganjurkan program-program yang berkaitan dengan bahasa dan kesusastraan, contohnya seperti pertandingan puisi, sajak, serta syair. Faiz, pada pendapat anda, siapakah lagi pihak yang bertanggung jawab dalam memartabatkan bahasa dan kesusastraan? Maaf untuk saya mencelah, tapi sebaiknya kita terus ke kesimpulan. Baik, Faiz, apakah yang kesimpulan dapat anda simpulkan daripada ide yang kita lakukan tadi? Kesimpulan yang saya dapat, semua pihak perlu mengambil peranan penting bagi memartabatkan bahasa dan kesusastraan
untuk memajukan lagi negara kita. Adin, apakah lagi kesimpulan yang dapat kita buat? Terima kasih. Pada pendapat saya, tokoh-tokoh juga perlu mengambil peranan dalam pendedahan kepada murid-murid ataupun pihak sekolah untuk memberikan lagi ilmu tentang bahasa dan kesusasteraan. Mereka juga perlu memberikan contoh puisi ataupun maksud puisi dan sajak yang mereka lakukan sebagai memberi pengajaran tentang keindahan bahasa ibunda kita. Benar, saya setuju dengan kesimpulan awak. Dan pada pandangan saya, apa yang saya dapat simpulkan daripada hujah-hujah yang tadi telah kita bincangkan ialah remaja itu sendiri haruslah mengorbankan sedikit daripada masa mereka untuk belajar ataupun memberi perhatian kepada keindahan bahasa dan kesusastraan ini. Melalui bahasa dan kesusastraan ini, mereka dapat menjadikan ekonomi negara itu satu tempat yang mempunyai identiti yang membawa kepada peningkatan ekonomi dan juga nama baik sekolah, nama baik negara. Adib, apa kesimpulan yang awak dapat? Kesimpulan yang saya dapat berikan hasil daripada perbincangan kita adalah pihak remaja sendiri haruslah bertanggung jawab untuk memartabatkan bahasa dan kesusastraan Melayu yang indah dengan cara memberikan masa dan berkorban untuk mempelajari dan mengangkat bahasa dan kesusastraan Melayu kita sendiri. Bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sekian, terima kasih.